Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas karuniaan yang begitu indah dihimpunkan oleh Dia kepada kita pada pagi ini secara live dalam hashtag Santapan Rohani. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan hari ini kita mengambil satu iktibar daripada hadis Nabi SAW. Kita mengambil satu iktibar. Terima kasih kepada yang join, yang menyedekahkan. Ada sedekah ke? Bintang untuk anak-anak madrasah kami. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi ini kita akan bermuhasabah dengan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang tak dapat tidak, adakah kita benar-benar berada pada satu situasi yang Nabi sebutkan dalam hadis pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Adakah kita berada pada satu situasi, keadaan yang begitu ganjil, keadaan yang begitu pelik. Jadi hari ini kita mula menilai, hari ini kita mula muhasabah. Sekiranya tuan-tuan, hadis ini telah menunjukkan situasi itu betul-betul berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini, Mulyati Abdul Aziz, waalaikumsalam, maka tak dapat tidak, perlu kita lebih berjaga-jaga, perlu kita mulakan dengan memperbanyakkan ketaatan, minta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mungkin atau boleh jadi kita berada pada akhir zaman yang tak dapat tidak fitnah makin menjadi-jadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi insya-Allah pada pagi ni tuan-tuan kita akan mendengar satu hadis daripada baginda Nabi SAW berkenaan, tulis di ruangan komen, 6 perkara ganjil yang ada pada 6 tempat. 6 perkara ganjil yang berada pada 6 tempat. Jadi hari ni kita muhasabah sekejap. Adakah perkara ganjil ini berlaku dalam hidupnya kita? Kalau betul berlaku, tuan-tuan, mudah-mudahan nasihat ini membantu diri saya dan membantu diri tuan-tuan untuk kita muhasabah balik. Ya Allah, aku kena buat sesuatu. Apa dia? Kalau betul lah situasi ini, perkara ganjil ini berlaku dalam hidupnya kita, maka tulis juga di ruangan komen, aku kena buat sesuatu. Dan ingat tuan-tuan, setiap kali kita mendengar nasihat, setiap kali kita mendengar ilmu, maka jangan sesekali kita cuba memalingkan ia kepada orang lain. Tak perlu kita nak fikir, sianu lah tu, sianu lah tu. Dah, walhal Allah Ta'ala memperdengarkan nasihat ni kepada kita. Allah Ta'ala pilih kalian, Allah Ta'ala pilih hamba pada hari ini untuk kita mendengar nasihat ini bersama-sama. Jadi bermakna yang lebih aula kita merojok setiap nasihat ini ke atas dirinya kita dan kita ambil istifadah, orang lain kita doakan. Jelas ke jelas? Jadi bagi memastikan dakwah ni sampai bukan saja kepada hati tuan-tuan, bahkan kepada orang-orang yang kalian sayang, jom kita buat sesuatu
Mulakan dengan like, share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Apa dia atas nama dakwah? Setiap kali tuan-tuan nak like, cuba belajar tanya hati, kenapa aku perlu like? Setiap kali tuan-tuan nak share, belajar tanya hati, kenapa aku perlu share? Setiap kali tuan-tuan nak tag nama orang yang anda sayang, nak tag 10 orang ke 20 orang, belajar tanya hati supaya dia menjadi satu ibadah yang begitu besar dalam perjalanan kehidupan yang kita mencari rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahlan wa sahlan Samiza Jalil. Yahtimi Sipin, terima kasih. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa penghuni syurga? Kalianlah. Cuba belanja love sikit. Hamba nak tengok sebanyak mana love boleh berterbangan. Kalau tuan-tuan suka menjadi pilihan ahli syurga Allah, kalau tuan-tuan gembira menjadi pilihan ahli syurga Allah, cuba share love sikit. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mana dalil? Mana dalil? Ni Allah Ta'ala pilih kalian untuk mendengar kitab ini. Nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah. Maka hamba juga mudah-mudahan kita baik sangka. Kita baik sangka. Orang yang diperlihatkan, diperdengarkan kitab ini, maka dia menjadi calon-calon. Baru calon-calon. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. 6 perkara ganjil yang ada pada 6 tempat. 6 perkara ganjil yang berada pada 6 tempat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna hadis yang kita dengar pada pagi ini, iaitu datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi bersabda, sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati bawadi'ah. Artinya apa? 6 perkara ni kata Nabi, hunna semuanya gharibatun, semuanya ganjil. 6 perkara ni hunna semua sekali gharibatun. Gharibah ni ganjil, pelik. Pelik sangat benda ni akhir zaman ni. Fi sittati mawadi'a, yang terdapatlah ia pada 6 tempat. Pada 6 tempat. Dan saya ulang kali yang kedua, setiap kali kita mendengar nasihat ini, cuba jangan fikirkan orang lain, bahkan kita rojok diri kita dahulu. Jelas, ini untuk kita, bukan untuk orang. Orang ada bahagian yang lain. Walaupun pada zahir, dia macam masuk je bahagian ni, sabar dulu. Yang pertama apa dia? Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Yang pertama tulis di ruangan komen, apakah yang Nabi nak sampaikan benda ni ganjil sangat akhir zaman ni pada 6 tempat. Yang pertama iaitu masjid terasing di kalangan masyarakat yang tidak solat di dalamnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tulis yang pertama. Apa dia? Masjid terasing. Al-masjidu gharibun. Masjid ni rasa terasing sangat. Pelik sangat. Fima baina qaumin, pada satu kaum, la yusalluna fihi. Tuan-tuan, hari ni kita merenung. Adakah dia berlaku pada zaman kita? Tuan-tuan boleh jawab ya ke tidak, terpulang. Dan adakah benda ini suatu situasi yang benar-benar Allah Ta'ala sedang uji kita pada hari ini? Tuan-tuan boleh jawab di ruang komen, benar ataupun tidak. Cuma persoalannya, jangan kita nak mencari hillah. Bukan ustaz kami tak nak pergi. Hati nak sangat pergi masjid. Tapi maklumlah, dengan pandemik dan sebagainya, kita tak menyatakan asbab. Kita maklum tuan-tuan. Saya bukan suruh paksa tuan-tuan untuk kita pergi juga masjid dalam keadaan kita melawan arus, melawan situasi, bukan. Tapi cuba kita fahami, hadis Nabi ini adakah ia berlaku pada zaman ini? Itu sahaja. Adakah ia berlaku pada zaman ini? Sama ada bil sabab, dengan suatu sebab, ataupun bil musabbab, satu benda yang disebabkan akan dia. Yang tu semua penceritaan,
bagaimanakah teori ataupun bagaimanakah praktikal yang Allah Ta'ala nak menyampaikan kepada sebab itu. Namun pada hakikatnya hari ini kita melihat betul, masjid ni satu benda terasing dah tuan-tuan daripada satu kaum yang orang tak semayang dah di dalamnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekarang ni begini. Bila mana kita mendengar nasihat yang pertama, kita tanya diri kita. Tanya diri kita. Dah? Ya, betul Dayang Badariah, kita maklum disebabkan COVID. Itu cerita lain. Situasi satu benda yang kita maklum, yang wajar kita mengikut keadaan situasi. Kalau kita belajar fiqah pun, dalam fiqah ni ada satu istilah dipanggil apa? Sesuatu hukum itu, dah, selain daripada dirujuk kepada Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab, istihsan, maslahatul mursalah, saddu zara'i, amal ahli Madinah, mashabus sahabi, al-uruf syar'u man qablana. Itu semua kaedah usul fiqah. Macam mana boleh keluar satu hukum. Antaranya apa? Bagaimana uruf sesebuah tempat. Uruf, kebiasaan. Ataupun dalam istilah fiqah, dia panggil apa? Kadang-kadang sesuatu situasi itu dah boleh mengakibatkan hukum itu berubah. Contoh paling mudah beginilah, Hakim Afani ahlan wa sahlan. Waktu Imam Munah Asy-Syafi'i berada di Iraq, dia banyak mengeluarkan fatwa-fatwa, dia panggil qaul yang qadim, pendapat yang lama. Dan waktu beliau berada di Mesir, dah ada beberapa hukum tu berubah atas dasar situasi. Maka dikeluarkan pula qaul yang jadid, pendapat yang baru. Tengok Imam Syafi'i sendiri, waktu di Iraq ada qaul qadim, waktu di Mesir ada qaul jadid. Qaul jadid ni pendapat yang baru, yang ni pendapat yang lama. Kenapa hukum ni berubah? Situasi. Baik. Maknanya kita tak sembang bab situasi. Kerana kita hormat kepada situasi. Kita mengikut kepada situasi. Kita mengikut perintah kerajaan. Namun, tuan-tuan, sekarang ni tanya hati. Ni kunci dia. Tuan-tuan jawab di ruangan komen. Yang paling penting bila mana kita mendengar hadis ini, sejauh mana hati kita bergejolak nak pergi ke masjid. Adakah kalian jelas? Dah? Maknanya daripada hadis ini, kalau hati kita langsung tak terikat kepada masjid, kerinduan tu tak ada. Nak pergi tu cerita lain. Saya larang tuan-tuan. Dah? Kalau itu boleh menjadi asbab kepada turunnya numbers, menjadi asbab kepada kebaikan kepada semua, saya larang tuan-tuan. Tetapi kita bicara masalah hati. Maknanya begini, ialah walaupun tak boleh pergi, tapi hati nak sangat ke masjid. Mudah-mudahan tuan-tuan terkeluar daripada fitnah ini. Jelas ke jelas? Mudah-mudahan kalian dan kami terkeluar daripada fitnah ini. Simple sahaja teknik dia. Sejauh mana hati kita rindu dengan masjid. Cukup. Rindu. Dah. Ini kadang-kadang lalu dekat masjid. Tengok masjid tak rasa apa-apa. Allahu Akbar. Maka kita dah termasuk daripada hadis ini. Termasuk dah. Saya lah, tuan-tuan lah. Lalu dekat masjid, Allah tak rasa rindu nak kembali kepada masjid. Tak terasa rindu nak duduk iktikaf dalam masjid. Tak terasa rindu nak bersembang dengan kawan-kawan dalam masjid. Tak terasa rindu nak baca Quran dalam masjid. Tak terasa rindu nak baring dalam masjid. Tak terasa rindu nak dengar kuliah dalam masjid. Simple saja. Kalau kita tak terasa rindu nak kembali kepada masjid, maka saya ataupun kalian masuk dah hadis ni. Masuk sangat. Masuk. Apa dia? Kata Nabi, perkara pelik pada akhir zaman ini, masjid terasing daripada orang semayang di dalamnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayuh, nyatakan kerinduan kalian. Dah? Sebab dalam kaedah usul pun ataupun kaedah tasawuf, ya, bukan semua benda yang kita nak pasti dapat. Namun, dah, keinginan manusia itu menjadi satu fadilat ataupun kelebihan untuk menjadi asbab kepada rahmat daripada Allah. Nak sangat ustaz. Nak sangat. Kalau boleh nak melawan arus. Dah. Kalau boleh nak melawan arus. Betul. Sadariah tak apalah terpulang. Sekarang ni macam ni. Cerita bab peraturan. Saya suka berfikir cara macam ni. Sadariah. Saya tak kata kepada sadariah betul. Saya tak kata kepada setengah-tengah pihak salah. Tuan-tuan, cuba kalian duduk dekat table. Cuba kalian duduk di atas kerusi sebelah sana. Saya suka fikir macam tu. Dah? Kita duduk di bawah, kita boleh sembang lah. Saya lah, bukan tuan-tuan. Saya tak
mengkot kepada perkataan Sadariyah, tapi saya nak muhasabah diri saya sendiri, diri sendiri. Cara saya berfikir, kita ni boleh sembang banyak saya. Kita ni boleh sembang kencang, boleh sembang kari tuan-tuan saya. Tetapi cuba fikirkan, kalau aku duduk dekat atas meja sana, kalau aku duduk di atas kerusi sana, yakni sebagai menteri, agak-agak apa yang aku buat? Apa yang aku buat? Sejauh mana kita boleh mengubah keadaan satu situasi pandemik yang kita sekadar nampak di sekeliling mata kita, walhal kita tak nampak di seluruh keadaan yang berlaku. Kita hanya nampak apa yang ada di depan mata, yang kita dengar, maklumat yang kita sampai. Jadi cara saya berfikir, cara saya ni cara orang bodoh sikit tuan-tuan. Tuan-tuan bijak, insya-Allah saya yakin jawapan tu lebih cemerlang. Tak kiralah apa syarat yang ditetapkan. Cuma cara saya berfikir, sejauh mana, kalau aku duduk dekat atas kerusi sana, aku jadi menteri ke, aku jadi PM ke, apakah perkara lebih baik yang aku boleh buat? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa idea yang kita boleh bagi? Kalau tak ada tuan-tuan, tak apalah, kita baik sangka. Itu cara saya. Dan itu cara saya. Kita baik sangka. Sebab mereka pemerintah. Bila mana mereka pemerintah, kita tak tahu apa yang mereka nampak. Kita nampak satu sudut. Mereka akan melihat kepada seluruh angle. Saya nak bagi contoh. Okay, dengar suaraku bagus. Dengar dah? Saya nak bagi contoh simple saja. Boleh tak saya kaitkan dengan hadis Nabi? Kalau tuan-tuan faham kaedah ini, tuan-tuan akan faham apa yang dilakukan oleh kerajaan. Kita senyap cukup. Senyap. Memang, siapa tak rindu ke masjid? Siapa tak rindu nak kembali? Semua rindu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita menafikan, mudah-mudahan kita terkeluar daripada hadis ini. Namun dalam satu keadaan yang kita tak nampak secara overall. Contoh. Kalau kita belajar hadis Nabi SAW, berkenaan perempuan yang haid boleh masuk masjid ke tidak? Tengok dah. Tengok macam mana cara ulama' memandang dan bagaimana cara kita nak menerima hadis. Berkenaan isu perempuan yang haid boleh ke tidak duduk dalam masjid tuan-tuan? Dengar dengan baik. Kalau kita kaji hadis daripada Nabi SAW, tuan-tuan, dalam hadis Nabi ni, terdapat pelbagai situasi, terdapat pelbagai riwayat, terdapat banyak keadaan yang berbeza-beza. Ada satu situasi isteri Nabi dalam keadaan haid duduk dalam masjid. Ada tidak? Ada kadang-kadang isteri para sahabat masuk dalam masjid. Sebab apa? Kena faham. Ketika selama 23 tahun Nabi berdakwah, takriban lebih kurang, maka Islam ketika itu masih lagi berjalan, belum lagi sempurna. Bila Islam belum lagi sempurna tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bila Islam belum lagi sempurna, maka fiqh itu diturunkan kepada para as-sahabah dan mereka melakukan proses. Ada yang tak faham, Nabi tak tegur dulu. Ada yang faham, Nabi tegur kemudian. Kesimpulannya apa? Kalau kita kaji betul-betul hadis Nabi, memang ada. Kadang-kadang Nabi larang, kadang-kadang Nabi tak larang. Kadang-kadang Nabi tegah, kadang-kadang Nabi tak tegah. Kadang-kadang Nabi senyap. Tuan-tuan, tetapi bagaimana cara Imam Asy-Syafi'i berinteraksi dengan hadis? Dengar dengan baik. Imam Syafi'i, dia akan mengambil seluruh hadis. Ni kita kena faham kaedah Imam Syafi'i ni. Dan kaedah yang disandarkan ulama', kenapa kita kena cenderung kepada ulama'. Bukan kita merendahkan hadis Nabi. Sebab kalau setakat berjumpa baru 1-2 hadis, kita belum jumpa lagi hadis yang lain. Cara Imam Syafi'i nak mengeluarkan hukum, dia ambil semua hadis. Imam Syafi'i hafal berapa ribu hadis? Beratus ribu tuan-tuan. Beratus ribu. Imam Bukhari saja 600 ribu. Imam Muslim saja 1 juta. Allahumma salli ala Muhammad. Kita hadis 40 tak khatam lagi. Bukan hafal, tak khatam lagi mengaji. Saya lah, tuan-tuan dah khatam banyak kali kot. Baik, sambung. Imam Syafi'i, selepas dia ambil semua hadis berkenaan perempuan yang haid nifas boleh masuk atau duduk dalam masjid ke tidak. Tengok. Selepas Imam Syafi'i mengumpulkan semua hadis, dia nilai. Kadang-kadang Nabi marah. Kadang-kadang Nabi tak marah. Ada ketika Nabi tegur. Ada ketika Nabi tak tegur. Ada ketika Nabi larang. Ada ketika Nabi tak larang. Tuan-tuan cuba fikir, kenapa situasi ini berlaku? Sebab bukan semua sahabat masuk Islam ketika Nabi dilantik menjadi Rasul. Kan ada yang sahabat baru beriman 2-3 hari.
Ada sahabat baru beriman 2-3 bulan. Macam mu'allab lah, baru mula-mula masuk Islam. Takkan semalam masuk Islam, hari ni, kau sembahyang. Cukup 5 waktu. Fatihah pun tak betul lagi. Suruhlah sembahyang. Tapi waktu yang sama belajar. Benda tu proses kembali. Sama juga Islam ketika zaman Nabi. Maka Nabi tengok, dia ni baru masuk Islam lagi ni. Tak apalah, biar dia buat dulu. Nanti aku ajar pelan-pelan. Maka, selepas Imam Syafi'i menilai seluruh hadis, ya, saya tak nafi. Memang ada hadis Nabi tak larang perempuan haid masuk masjid. Hadis tu ada. Kadang-kadang Nabi larang. Kadang-kadang Nabi tegur. Kadang-kadang Nabi tak tegur. Tuan-tuan, cara kita nak berinteraksi, nak pakai satu hadis saja ke? Tak. Setelah menilai seluruh hadis. Sila dengar dengan baik. Setelah menilai seluruh hadis. Maka, waalaikumsalam Aisyah Cik Mat, maka Imam Syafi'i melihat daripada kaedah, daripada waqi', daripada situasi, daripada asbab dan sebagainya, banyak situasi yang Nabi larang daripada Nabi membenarkan perempuan yang haid masuk dalam masjid ataupun duduk dalam masjid. Keluarlah dalam hukum fiqh yang dimanhajkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, wa yuhramul haidu, diharamkan akan perempuan haid masuk dalam masjid, yakni duduk dan sebagainya. Tuan-tuan, maknanya apa? Apa makna dia? Maknanya, Imam Syafi'i mengeluarkan satu hukum selepas menilai seluruh hadis. Bukan satu hadis. Adakah kalian belajar sesuatu pada pagi ini? Sama juga kepada situasi yang lain. Sebab tu kita jangan tertipu oleh dakwah puak-puak Wahabi dan sebagainya. Yang ni, ustaz ni pakai kata kalam ulama. Ustaz ni guna hadis Nabi. Maka dia seolah-olah membawa kita kepada satu pemikiran antara hadis dengan ulama, mana lagi betul. Kita yang bangang ni, saya lah, tuan-tuan tidak. Saya ni yang bangang ni, saya akan pilih lah. Mestilah hadis betul. Saya lah. Dan yang bodoh ni, mestilah hadis betul. Takkan ulama lebih kuat daripada hadis. Takkan ulama lebih hebat daripada hadis. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baru jumpa satu hadis, tuan-tuan tak jumpa lagi hadis yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Dekat rumah ada Sahihul Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada berapa hadis sahih? Nak tanya? Begitu. Dalam Sahihul Bukhari ada berapa hadis sahih? Kita fikir sekejap hari ni. Boleh nampak sesuatu? Jelas kan? Dah. Imam Bukhari, tuan-tuan, dia hafal 600,000 hadis Nabi. Daripada 600,000 hadis Nabi, dia sahihkan 100,000. Dah. Terima kasih Sadariah. Bagus dia. Azizah Muhammad Zain, ahlan wa sahlan. Daripada 600,000, Imam Bukhari mensahihkan 100,000 hadis Nabi SAW. Daripada 100,000, adakah sempat dia tulis semua? Tak. Dalam masa 18 tahun, tuan-tuan, berapa ribu yang sempat ditulis dalam kitab yang bernama Sahihul Bukhari? Allahumma salli ala Zainal Muhammad. Hadis sahih banyak lagi, 100,000 cik oi. Dah? Kalau setakat baca Sahihul Bukhari, dalam tu ada berapa hadis? Ada berapa ribu? Ada berapa ribu? Ada belasan ribu sahaja. Dah? Kalau tolak hadis yang berulang, dapatlah 7,000 lebih. Sebab ada hadis yang sama makna. Ada yang hadis diulang-ulang. Jadilah 7,000 lebih. Jumlahnya semua dekat 10,000. Daripada 100,000 hadis sahih. Kalau setakat baca Sahihul Bukhari, kita tak jumpa lagi 90% hadis sahih daripada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jelas? Maknanya, moral of the story yang kita boleh ambil, tuan-tuan, ulama' memandang daripada seluruh perspektif. Dah? Kita tak duduk dekat atas kursi PM, kita boleh sembang lah, saya lah. Kita tak duduk di atas Menteri Pentadbiran, Menteri Kesihatan, kita boleh sembang. Sebab kita nampak hanya situasi di hadapan mata kita. Baca Google, tengok Google dan sebagainya. Lepas tu kita buat satu statement. Dah? Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jelas ke jelas? Habis, sambung. Dah? Inilah kalau syarah macam ni ceritanya. Dah lama-lama mengaji tak habis. Jadi, apakah perkara ganjil yang pertama kata Nabi SAW? Al-masjidu gharibun fima man qawmin. Fima baina qawmin la yusalluna fihi. Yang pertama, masjid yang pelik pada akhir zaman ni, orang tak semayang dah padanya. Saya ulang balik, tak perlu fikir orang lain, tak perlu kata orang lain, tak perlu nak kata kerajaan dan sebagainya. Hari ni kita nilai diri kita. Sejauh mana hati aku terikat dengan masjid. Kalau hati aku tak terikat, bermakna aku sama macam hadis ni. Sama je. Dah?
Sama je tuan-tuan. Sekurang-kurangnya lalu tengok masjid tu rasa rindu, cukup dah. Terkeluar kita daripada hadis ni. Lalu dekat masjid tu rasa Allah seronoknya teringat zaman waktu kuliah. Tak apa dah. Sekurang-kurangnya kerinduan tu ada. Jelas. Cik Gani. Bukan nak share Cik Gani. Nak bagi ilmu, nak bagi faham. Dah. Kita ni kadang-kadang menghukum atas dasar satu situasi yang kita tak faham secara syumul, secara meratai. Batu Imam Syafi'i dia nak keluar hukum, dah dia akan kaji semua. Jelas. Terima kasih Sadariah. Love you. Baik, terima kasih. Sambung. Yang kedua. Semua saya sayang insya-Allah. Rahim Arif, semua saya sayang kerana Allah. Yang kedua, apakah 6 perkara ganjil yang ada pada 6 tempat? Dah, terima kasih yang bagi star. Allahu Akbar. Buat duit makan budak-budak pondok. Amin. Semua duit star tu saya buat kenduri. Budak-budak pondok bagi makan. Wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tulis. Apakah perkara pelik, perkara ganjil yang berada pada akhir zaman pada satu masa. Dan hari ini kita menilai adakah benda itu berada pada zaman ini. Itu kita nak nilai pada hari ini. Yang kedua, wal mushafu iaitu Quran ataupun mushaf gharibun yang terasing ataupun ganjil, pelik sangat benda tu. Dah? Fi manzili dalam rumah-rumah satu kaum la yaqra'una fihi. Dia tak baca pun. Quran beli macam-macam jenis. Pantang orang jual. Pantang kawan kawan buat iklan yang ada pennya, yang tak ada pennya, yang ada colornya, yang tak ada colornya, yang besarnya, yang kecilnya, yang poketnya, yang mininya. Allahu Akbar, syukur ya Allah. Banyaknya Quran dekat rumahnya kita, banyak. Tapi adakah aku termasuk dalam hadis ni? Adakah aku termasuk dalam hadis ni? Hari ni kita muhasabah. Mushaf yang diletakkan pada rumah-rumah mereka, la yaqra'una fihi, aku tak baca pun. Tak payah kata mereka, aku tak baca pun. Hari ni kita menilai tuan-tuan, adakah hadis ni betul kena pada diri kita? Saya ulang balik, sekiranya hadis ni tepat kena pada dirinya kita, maka fikir-fikirkanlah buat sesuatu. Buat sesuatu tuan-tuan. Dah? Jangan kita menjadi satu golongan yang sehari 40 ayat pun tak baca. Allahu Akbar. Ini kata ulama sekurang-kurang ni, dah, yang boleh memblok hati manusia, yang boleh menghijab hati manusia, sehari 40 ayat pun tak ada tuan-tuan. Saya lah, tuan-tuan tidak, tuan-tuan lebih daripada itu. Dah, bacalah sekurang-kurang sehari 40 ayat. Sekurang-kurangnya kita tidak termasuk daripada perkara ganjil yang Nabi kata ada pada satu zaman. Ada pada satu zaman. Dah lah tak baca Quran. Dah. Lepas tu pula apa yang kita buat? Dah. Kadang-kadang kita tak menghidupkan Quran pula kepada hati anak-anak kita. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan bila saya buat program, tuan-tuan, rata-rata saya buat program, ada yang sanggup memperjudikan diri. Istilah memperjudikan diri itu macam ni. Dah. Kalau bab anak, tak apa, biar anak pandai. Aku tak pandai, tak apa. Tuan-tuan, firasat ini ataupun pendapat ini is totally wrong. Pendapat ini is totally wrong. Dah? Saya ada anak-anak di pondok tuan-tuan, pelajar madrasah saya hampir 50 orang. Dah? Lepas Covid ni tak tahulah berapa orang yang kembali. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dah? Banyak sangat kami melihat situasi ayah ibu ni. Dah? Kadang-kadang sanggup hantar anak pergi pondok, hantar anak pergi tahfiz dengan satu harapan, biarlah anak-anak pandai, tak apa, aku bodoh. Tuan-tuan, please. Ini satu benda yang mengarut, bahasa saya lah. Boleh saya guna bahasa tu, mengarut. Dah? Sebab apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jaga diri kamu dulu. Wa ahlikum, barulah ahli anak-anak, suami, keturunan dan sebagainya. Daripada api neraka. Betul, Sadariah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita di alam kubur. Jadi maknanya, ya, aku nak anak pandai. Aku pun nak pandai. Dah? Jangan hantar anak-anak pergi pondok dengan harapan untuk anak-anak pandai, kita bodoh. Tak apa, jangan. Kita juga nak pandai. Sebab kalau tuan-tuan yang melihat sesi live pada pagi ini, kalau kalian masih lagi yang belum berumur 80 tahun, yang belum berumur 80 tahun, berita gembira untuk tuan-tuan, tuan-tuan bakal boleh alim lagi. Dah? Sebab ni benda ni mindset. Tuan-tuan boleh alim insya-Allah. Sebab ada sejarah telah membuktikan ada ulama umur 80 baru mula mengaji.
Syarifah Saad umur berapa? Tak payah sebut kat sini. Dah? Khairun umur berapa? Zakiah umur berapa? Tak payah jawab. Kalau setakat kalian umur baru 30, baru 40, peluang cerah untuk alim. Cerah, secerah-cerahnya. Sejauh mana kita betulkan mindset, sejauh mana kita betulkan kefahaman, sejauh mana kita nak big why kita ke mana ke harapan yang kita nak, insya-Allah banyak benda boleh berubah. Boleh alim insya-Allah. Dah? Dia dua je, nak dengan tak nak sahaja. Sungguh dengan tak sungguh sahaja. Dah. Maka ustaz, enjin dah lama. Dia kata apa? Enjin dah lama. Tuan-tuan, enjin otak bukan macam enjin buatan manusia ni. Dah? Saya tengok sekarang ni dekat dalam Facebook, ada satu, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, ada satu Facebook tu, dia restoration. Dah? Dia restoration. Apa dia? Macam mana dia baik pulih benda-benda lama. Bermakna kalau kita tengok video tu, satu benda kita boleh muhasabah. Kenapa aku tak boleh? Macam mana dia ambil motor lama, motor tu dah buruk dah tuan-tuan. Dah buruk dah. Dia buat balik, baru balik jadi cantik. Kereta tu boleh kata, kalau jual dekat besi buruk pun tak nak. Besi buruk pun tak nak, dah berkarat. Tapi macam mana dia buat restoration balik, dia baik pulih cantik. Begitu juga tuan-tuan. Ni, minda kita ni bukan macam enjin buatan manusia. InsyaAllah tak ada alasan. Tak ada alasan. Cuma ustaz, Allah kadang-kadang rasa susah nak faham. Itu teknik. Itu teknik. InsyaAllah tuan-tuan boleh alim. Saya doakan tuan-tuan sebagaimana kalian doakan saya. InsyaAllah kalian boleh alim. Yang perlu kita muhasabah pada pagi ini, adakah aku termasuk golongan yang kedua? Apa dia? Wal mushafu gharibun. Quran ni jadi pelik pada akhir zaman. Kenapa? La yaqra'una fihi. Tak baca pun. Dah? Tengok Facebook lebih lama daripada tengok Quran. Saya lah. Dah? Tengok Instagram lebih lama daripada baca Yasin. Saya lah. Dah? Terima kasih kepada yang belanja love untuk buat makan anak-anak pondok. Buat makan anak-anak madrasah, insya-Allah. Semua bintang tuan-tuan kita tukar dengan duit makan untuk pelajar, insya-Allah. Tak ke mana pun duit tu ke sana saja. 2. Yang ketiga, untuk akhir ni 3 cukup. Dah, untuk kita muhasabah. Apakah perkara pelik, perkara ganjil yang berada pada 6 tempat? Yang ketiga, tulis wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiqi. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiqi. Apakah benda pelik? Betul ke ada pada zaman ni? Yang ketiga, tulis ajaran Al-Quran itu terasing di dalam hati orang-orang yang fasik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan, ni saya tak kata kita muhasabah. Adakah aku betul-betul berada pada zaman yang Nabi sebut ni? Zaman pelik. Apa dia? Ajaran Al-Quran, ilmu Al-Quran, kefahaman Al-Quran akan menjadi pelik pada hati orang-orang yang fasik. Fi jawfil fasiq. Ya? Bila kita bawa dalil daripada Al-Quran, tak sesuai pada zaman ni. Bila kita bawa hujah daripada Al-Quran, betul ke? Dah? Bila mana kita bawa teori daripada Al-Quran, kadang-kadang penyanggahan demi penyanggahan berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih kepada Farahani. Barakallahu fiqh. Tuan-tuan, dengar dah? Simple saja benda ni. Simple saja. Pertama, saya ulang balik. Tidak perlu kita menilai orang lain. Satu. Kalau betul Allah Ta'ala nak nilai dia, Allah Ta'ala akan beri faham dia benda ni. Saya ulang balik. Kalau betul Allah Ta'ala nak nilai dia, Allah Ta'ala yang akan beri faham hadis ni kepada dia. Kalau dia tak dengar, bermakna lah bukan untuk dia. Untuk apa? Untuk aku. Satu. Jangan nilai orang lain. Yang kedua, bila mana kita tak menilai orang lain, kita mengambil kefahaman. Betulkah hari ni aku betul-betul percaya kepada Al-Quran, aku betul-betul beriman kepada kefahaman Al-Quran, dan aku betul-betul ikut kepada Al-Quran? Dah? Adakah aku betul-betul ikut? Nak tahu ikut ke tidak? Antara proses yang perlu kita buat, tuan-tuan dah pernah buat tak? Sekali je. Baca Quran daripada mula sampai habis faham makna. Sekali je. Cuba ambil cabaran ni. Dah? Nak je saya rasa buat cabaran tuan-tuan. Kita baca je terjemahan sampai habis. Baca Quran, baca terjemahan. Dah, baca Quran, baca. Kita buat sampai habis. Dah, kadang-kadang saya baik sangka kalau tuan-tuan, kalau kita tak buat begini tuan-tuan,
Satu isu yang berlaku pada hidup kita ialah bila tak ada circle, bila tak ada kawan, bila tak ada geng dan sebagainya. Kadang-kadang masyghul bersibuk dengan masa kesibukan, kadang-kadang kita lupa. Sedangkan kata ulama, antara perkara yang menghidupkan hati itu baca Quran, faham makna. Baca Quran, faham makna. Selalu orang jawab, "Ustaz, nanti kalau saya cuba tafsir sendiri," saya jawab, siapa suruh tafsir? Tak payahlah nak hurai. Tanyalah ulama. Tanyalah syekh. Kalau tak faham masalah ni. Yang paling penting, hari ni cuba kita tanya dan cuba kita jawab. Dah berapa kali tuan-tuan buat baca Quran faham makna daripada mula sampai habis? Try buat walaupun sekali. Sebab dari situ, banyak benda, banyak poin, banyak maklumat, banyak hukum, banyak cerita, banyak sirah yang tuan-tuan akan dengar. Betul, Yahtimi, tadabbur ni kalau boleh itu level lain dah. Tadabbur ni kita mengambil istifadah pula. Itu dah level yang lagi satu. Bermakna daripada kisah ini, daripada ayat ini, apa maknanya? Daripada ayat ini, daripada makna ini, apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Yang tu tadabbur. Tadabbur ni satu level yang lain. Itu biar kerja para asatizah. Kerja kita ni tuan-tuan sekurang-kurangnya buat walaupun sekali. Baca Quran, faham makna. Kepada seka-seka saya, nak tak kita take the challenge tahun depan? Dalam program KK, saya cuba nak buat ni. Saya nak pakat dengan Ustaz Muhammad ke siapa ke. Kita dalam program KK, khatam kitab, antara value yang kita nak bagi pada tahun hadapan, kita nak baca Quran selama setahun dengan faham makna. Baca je. Kalau Ustaz Muhammad dia boleh syarah, dia syarah. Sebab apa tuan-tuan? Tengoklah kita buat secara Zoom ke, seorang baca, seorang baca, seorang baca, seorang baca. Saya berani kata tuan-tuan, saya lah, tak kata tuan-tuan saya sendiri. Kalau kita tak buat macam ni, dengan aku pun malas. Ya. Dengan saya pun tuan-tuan malas. Walaupun Tuhan bagi sikit je ilmu, reti faham bahasa Arab sikit. Oi, Wan, bila-bila aku boleh tarik? Saya lah. Tengah ada ilmu kau tak gunakan, kalau aku tarik besok baru kau menyesal. Jadi saya rasalah tahun depan dalam program KK khatam kitab yang keempat, antara value yang saya nak tambah selama setahun, sebab KK ni kita belajar kitab secara interaktif selama setahun tuan-tuan. Alhamdulillah, KK pertama kita dah khatam 4-5 buah kitab. KK kedua kita baru saja khatam. Minggu lepas kita buat majlis maulid Pulut Kuning dan sebagainya. Itu minggu lepas. Kita dah khatam hampir KK 2 per kitab. Lebih kurang 4 kitab. Dan sekarang sedang berlangsung tuan-tuan KK 3. Dan entah tiba-tiba Tuhan bagi ilham pada pagi ini, KK 4 antara value yang saya nak tambah, kita baca Quran faham makna, baca Quran faham makna, baca Quran faham makna. Kita buat dalam program KK. Sebab kalau tuan-tuan buat sendiri, tadilah macam ayah anda kita Tuan Haji Nasir. Umi cuba jawab. Umi dah pernah habis dah. Bayang tuan-tuan umur kita 50 tahun, takkanlah baca Quran faham makna baru 4 juzuk. Tapi sekurang-kurangnya tahniah lah, dah bermula tahniah. Tapi kalau kita compare balik dengan kehidupan kita yang dah 50 tahun, sepatutnya penyesalan itu berlaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sepatutnya penyesalan itu berlaku. Jadi ayuh tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ambil lah challenge. Dalam program KK 4, saya ulang balik, khatam kitab yang keempat, antara value yang kita nak tambah, baca Quran faham makna. Baca Quran faham makna. Sebab apa? Nabi dah sebut, antara benda pelik akhir zaman, ajaran Al-Quran akan menjadi terasing, akan menjadi pelik pada hati orang yang fasik. Tanya sekejap, adakah aku termasuk orang yang fasik? Tanya. Sayalah. Adakah aku termasuk daripada orang yang fasik? Nak tahu kriteria orang fasik? Dia tak percaya kepada, dia tidak ambil pengajaran pun daripada Al-Quran. Dia tak ambil pengajaran pun daripada rahsia Al-Quran. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa yang tak pernah buat tu? Nur Hashimah. Kan? Tapi belum pernah buat lagi baca Quran faham makna. Tak apa. Kalau orang tak pernah buat, biar saya yang mulakan. Boleh ke boleh? Siapa rasa? Siapa yang rasa nak take the challenge? Siapa yang rasa nak cuba tuan-tuan? Sebab benda ni berlaku secara berjamaah. Kalau kita tak buat secara berjamaah, kalau seorang-seorang, Tuan Haji Nasir, ayah anda saya, tolong jawab. Umi mana Umi? Umi mana Umi? Betul Ustaz? Belum.
InsyaAllah dulu-dulu baca. Betul Tuan Haji Nasir. Kalau saya tak buat macam ni tuan-tuan, tengoklah. Walaupun kita dah involve dalam pengajian, involve dalam ilmu, kadang-kadang setahun 4 juzuk pun tak habis lagi. Sekurang-kurangnya kita nak habiskan tuan-tuan. 30 Quran, 30 juzuk, satu Al-Quran, kita baca dengan faham makna. Baik, admin tolong masukkan link. Siapa yang nak berada dalam grup, dipanggil apa? Waiting list untuk program KK yang keempat. Khatam kitab yang keempat kita akan launching bulan 11, bulan 12 nanti. Jadi kalau tuan-tuan yang nak masuk waiting list. Waiting list ni cuma daftar saja, tak ada bayaran yang dikenakan, tak ada bayaran. Free of charge. Tak ada free, tak ada charge. Free percuma. Daftar dulu. Sebab mana-mana yang berada dalam waiting list tuan-tuan, nanti bila mana kita nak buka pendaftaran untuk KK khatam kitab yang keempat, kalianlah orang pertama yang akan dapat maklumat dulu. Kalianlah orang pertama yang akan dapat info dulu. Kalianlah orang pertama yang akan dapat promosi dulu. Orang-orang yang bersungguh, yang awalan ni kita bagilah promosi. Jelas. Terima kasih. Tu easy.la/kk4wl waiting list. Dengan matlamat kita nak beri lagi value-value benda yang baru. Macam mana cara nak join khatam kitab? Bunga Daisy tu ada link tu, KK tu. Khatam kitab kami tak buka pendaftarannya hanya bulan 12. Pendaftaran KK hanya bulan 12 dan kita akan mula kelas bulan Januari. Dan sekarang ni dah berlangsung dah KK2 baru saja khatam. Sekarang ni sedang berlangsung KK3. Antara kitab yang saya mengajar lah KK3, Kitab Tauhid. Lepas tu Ustaz Muhammad belajar mengajar kitab fiqh. Lepas tu Ustaz Muhammad bin Nazlan seorang lagi mengajar kitab tasawuf. Dan Ustaz Omar mengajar kitab. Ustaz Omar mengajar kitab apa? Bukan. Harumah Rohani KK2, KK3. Ustaz Muhammad, Ustaz Omar mengajar kitab apa? Tak ingat dah. Bukan. Ustaz Omar. Tak ingat. Tak apalah. Baik, terima kasih. Jadi, mudah-mudahan tuan-tuan yang masuk waiting list, kami akan beri info. Tapi sabar, lambat lagi, bulan 11. Bulan 11 pun sekejap, tuan-tuan, insyaAllah. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Jadi, yang ketiga apa dia? Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiqi. Apakah perkara pelik? Betul ke pelik sangat? Ada kepada zaman aku, iaitu kefahaman Al-Quran, ilmu Al-Quran, ajaran Al-Quran terasing dah dalam hati orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan kita tak termasuk daripada hadis ini. Terima kasih Alam Barzah Rozia Daud, terima kasih. Ustaz Omar dia mengajar kita Alam Barzah. Tu 4 kitab yang kita belajar dalam KK4. Dalam KK4 antara value yang kita nak bawa ialah baca Quran, faham makna. Baik. Jadi insya-Allah saya rasa memadai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Besok kita sambung perkara yang keempat, yang kelima, yang keenam. Apakah benda pelik yang berlaku pada zaman kita ni? Adakah benda ni berlaku pada zaman aku sendiri? Kalau betul, berjaga-jaga, insaf, ikhtiar, ayo kita keluar daripada kelompok yang Nabi sebut ini. Ma'assalamah wa liqa' sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair, Nur Cahaya boleh masuk dalam KK di waiting list.